Okey, untuk parking ataupun parkir sisi, pertama, apabila nak meletakkan, maksud saya, sebelum kita nak masuk dalam parking, kalau cantik, calon rapatkan kereta di tengah-tengah, supaya apabila kita membelok ke kiri, kenderaan kita tidak berlanggar dengan tebing. Kalau berlanggar dengan tebing tu merupakan kesalahan mandatori dan menyebabkan anda gagal. Dan buat parking lagi, tapi dah gagal. Jadi kita nak kurangkan risiko, nak elakkan daripada berlakunya kemalangan, kita menjarakkan kereta kita dengan divider. Okey, tu yang sebelum kita nak buat lah. Okey, yang kedua, kita pastikan kenderaan kita berada dengan tebing, tak jauh dengan tebing, dalam 2 kaki macam tu, 2 ataupun 3 kaki, dan berada, posisi kenderaan tu berada dalam keadaan yang tegak, tak jauh dan tegak. Seterusnya, berhenti mengikut setting jurulatih, setting cikgu anda. Pusing steering ke kiri, kita akan reverse, pun berhenti mengikut setting jurulatih anda lah. Seterusnya, pusing steering ke kanan, masuk dalam kotak parking. Dekat sini saya ada bagi 2 gambaran untuk calon. Kalau kita ni tinggi, kita boleh buka tingkap habis, jengah kepala, tengok hujung tayar depan lah. Untuk calon yang rendah, yang tak mampu tengok tayar depan, kita boleh tengok sisi body pintu tu, sisi pintu belah kanan driver lah. Kita nak tengok ke bawah tu, kita nak tengok garisan putus-putus. Maknanya kita nak budget macam kita dah lepas sikit daripada garisan putus-putus tu, kita boleh berhenti. Sebab apa, kadang-kadang kalau pandangan calon dia tengok depan, dia nak rasa kereta dia tegak tu, pandangan, tak semua calon dapat pandangan yang tepat. Yang dah biasa bawa kita boleh lah. Bagi calon-calon newbie, itu adalah risiko sangat tinggi. Lebih baik kita kurangkan risiko supaya bumper belakang tak melanggar garisan kuning ataupun tebing. Okey, untuk parking, pertama sekali calon kena, kalau boleh, kalau nampak kedudukan saya sekarang ni, kalau boleh tengok line kat tengah tu, saya letak kereta saya di tengah, supaya apabila kita nak belok ke kiri, saya dapat kurangkan risiko daripada melanggar tebing. Kita boleh tengok cerminkan kiri ni, boleh nampak tebing. Nampak tebing video kan kat kamera. Okey, nampak. Okey, jadi kita dapat mengurangkan risiko. Okey, itu yang pertama lah. Okey, yang kedua, untuk parking, kita tak boleh langgar garisan kuning kat tengah-tengah tu. Apabila kita melanggar, bermakna kita dah makan jalan sebelah. Lepas tu kuning, garisan kuning dalam kotak. Okey, apa yang calon perlu buat? Okey, kat sini kita kena faham. Okey, parking ni setting. Okey, mula-mula masuk sekali, step ni boleh pakai satu Malaysia. Okey, mula-mula masuk, pastikan kita punya kenderaan kita, kereta kita rapat sedikit dengan tebing. Divider ni, belah kiri ni, dalam jarak 3 kaki macam tu ataupun 2 kaki, tu dah cantik lah. Jangan terlampau rapat. Okey, sekarang ni calon boleh nampak cermin kiri saya ni. Okay, saya depankan sikit kereta. Enjin mati. Ya, cikgu pun ada enjin mati juga. Okey, boleh nampak Fira nampak tak kalau kepala aku ni nampak divider tak? Nampak sikit kat cermin. Nampak sikit. Lebih kurang jarak macam ni. Okay, nampak tu video yang divider belakang? Video tu nampak. Okey, ni jarak dia, kedudukan dia. Sebab calon tak boleh turun kereta. Kena faham benda tu. Calon tak boleh turun kereta. Okey, itu yang pertama. Bagi kereta tu rapat dengan divider belah kiri, dan kita tegakkan kedudukan kereta tu. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua. Yang kedua, apa yang kita kena buat? Berhenti mengikut setting jurulatih anda. Anda belajar tu dah tentu cikgu akan beritahu nak berhenti dekat mana. Okey, tak kisahlah sama bahu ke mana-mana ke, jadi janji anda berhenti mengikut setting jurulatih anda. Time ni, kalau calon dia tak follow setting jurulatih, barai.
Boleh gagal lah kata kan. Okey, kedudukan kereta sekarang ni, automatic bumper belakang tu dia selari dengan divider. Nanti saya akan tunjuk video. Saya akan tunjuk video kalau setting tu betul, kita betul ikut cikgu yang cikgu dah tetapkan tu. Memang automatic bumper belakang selari. Okey, dah sampai sini, bagi signal kiri, pusing steering ke kiri habis. Pusing bagi habis. Jangan bergerak sambil pusing. Nanti berubah point tu. Okey, dah habis pusing. Sekarang kita adjust cermin kanan bagi nampak tayar belakang. Okey, ni untuk manual. Kalau untuk auto, nanti saya akan tunjuk satu video macam mana untuk adjust cermin auto tu lah. Okey. Video nampak tayar video? Nampak sikit. Tarik ke dalam ni. Dalam sikit. Main ke aku sikit. Tengok Macam ni nampak? Ke aku belakang sikit? Nampak. Nampak Okey, nampak kedudukan tayar. Okey, kita bagi signal kiri, kita akan bunyikan on. Okey, kita akan reverse. Okey, sama juga. Berhenti mengikut setting jurulatih anda. Saya ulang, berhenti mengikut setting jurulatih anda. Okey. Kalau calon berhenti tak ikut setting, memang tak masuk kotak ataupun terlanggar lain. Okey, pastikan berhenti mengikut setting jurulatih anda. Okey. Dah berhenti, pusing steering ke kanan habis. Pusing ke kanan habis. Ingat, jangan sambil bergerak pusing steering. Bukan tak boleh buat, boleh buat. Tapi saya takut hari test kita tak perform. Lebih baik kita ikut step jurulatih kita lah. Okey, dah pusing ke kanan habis, kita akan reverse kereta. Kita akan tengok hujung tayar. Okey, ni bagi calon-calon yang tinggi, anda boleh pakai tip ni lah. Tengok hujung tayar. Video nampak tayar video? Tengok hujung tayar. Dan kita akan berhenti apabila tayar kita melepasi daripada garisan putus-putus. Lebih kurang anggaran setapak kaki lah. Setapak kaki sikit pada garisan putus-putus, kita break. Okey, cukup. Okey, ini step bagi calon yang tinggi. Okey, kalau yang rendah pula, okay, saya akan bantu pula kalau yang rendah. Kalau ikut sekarang ni, kita pusing balik steering. Dalam 2 kali macam tu, bagi steering tu tegak. Lepas tu kita keluar terus. Tapi sekarang ni saya nak tunjuk untuk calon yang rendah pula. Okey, untuk calon yang rendah. Okey, calon yang rendah dia pakai step ni pula. Okey, jap, saya kedepankan dulu kereta. Okey, untuk calon rendah, apa yang anda perlu guna? Okey, saya pun faham. Biasalah, ada calon tinggi, ada calon rendah. Tengok pintu. Ni, tengok pintu ke bawah. Kenapa? Kita nak tengok tayar, kita tak nampak. Kita tengok pintu. Kita reverse sambil bergerak. Dan kita nak tengok garisan putus-putus yang warna putih tu. Kita nak bajet kenderaan kita lepas sikit pada garisan putus-putus tu, baru kita berhenti. Kita tengok Okey, sekarang dah nampak dah garisan putus-putus tu. Nampak Fidos? Okey, bagi kenderaan tu dalam sikit dah. Dah rasa macam tayar kita tu lepas sikit pada garisan tu, kita berhenti. Kita berhenti. Okey, ketika ni calon perlu ingat. Okey, kita nak bagi cantik tu bukan senang. Jurulatih bolehlah buat, hari-hari dia duduk ni tau. Untuk calon dah dapat masuk dalam kotak, walaupun sengit sikit, asalkan kita duduk dalam petak dan tak melanggar mana-mana garisan. Maksud saya garisan kuning depan ni, belah kanan, belah depan saya ni, belah kiri saya dan belah belakang. Okey, bila kita dah sampai sini, kita akan pusing steering 2 kali lah. Kalau yang tinggi tu boleh tengok. Kita pusing steering 2 kali. Satu lagi. Okey, bentuk dia macam ni. Kita pusha tayar depan. Okey, cantik, dah tegak. Okey, lepas tu kita bagi signal kanan, kita bunyikan horn. Okey, lepas tu ingat nak keluar. Ada satu lagi risiko yang selalu calon buat, yang gagal. Bila dia nak keluar, dia lupa pusing tayar. Okey, jadi pusing balik steering ke kanan habis sebab kita nak keluar. Kita pusing. Okey, ni saya bagi satu lagi tip untuk mengelakkan langgar tebing atau melanggar garisan kuning di tengah-tengah tu. Okey, tengok bucu cermin ni. Video cuba tunjuk yang hitam tu bila tangan tu. Kita tunjuk kat situ. Okey, kat situ. Tengok bucu cermin tu selari dengan divider. Kita keluar, pastikan selari dengan divider, baru kita balas steering ke kiri. Okey, dah lebih kurang selari. Okey, kita pusing.
InsyaAllah tak melanggar garisan kuning kat tengah-tengah ni.